الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد الرحمة المهداة وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmatnya yang tak terhingga, tak termampu untuk kita menghitung dan mengiranya. Mudah-mudahan dengan nikmat yang dikurniakan kepada kita mampu mendekatkan kita lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dikurniakan kepada kita ialah nikmat memahami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam Quran banyak yang memberi gambaran adakah sama qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun, adakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat, orang yang buta, orang yang jahil yang tak ada maklumat dengan orang yang melihat yang ada maklumat dan pengetahuan. Betapa besarnya nikmat penglihatan di sisi manusia sehingga manusia boleh menghabiskan duit beribu-ribu untuk memulihkan penglihatan. Maka begitulah perumpamaan ilmu yang jika kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat ilmu, maka kita akan mendapat nikmat yang besar. Tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat rahimakumullah, kita bersyukur kerana dalam ramainya masyarakat yang berada di sekitar Kuala Kangsar ni, Allah Ta'ala pilih tuan-tuan semua untuk bersama dalam majlis ilmu ini, melambangkan ataupun membuktikan kita ni dipilih untuk merasai nikmat ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita kena rasa sentiasa. Sebagaimana kita belajar tadi, ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kita merasakan bahawa kita diberi nikmat Allah Subhanahu wa taala kerana kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama memahami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin saya berharap tuan-tuan bukan sekadar mendapat pengetahuan, bahkan tuan-tuan juga termasuk dalam kalangan mereka yang menyebar pengetahuan. Bukan saja tuan-tuan memahami sunnah Nabi SAW, tuan-tuan juga termasuk dalam kalangan mereka yang mempertahankan sunnah Nabi SAW. Jadi alhamdulillah, saya sambung apa yang saya bentang pada minggu lepas daripada kitab Ilmu Mustalah Hadis. Saya tengok ada belakang lagi. Kalau tuan-tuan rasa nak beli, saya bagus beli sekarang. Sementara duk ada ni kan, dah tak ada rugi. Macam cerita start tadi, Maulana kita kata akhir zaman ni bahawa nak beri sedekah ni tak dengar. Akhir zaman bahawa banyaknya harta manusia ni, orang nak terima sedekah pun tak ada. Orang yang nak terima sedekah dia kata, kalau kamu datang semalam aku akan terima, tapi hari ni tak boleh terima. Jadi begitu juga kitab ni tuan-tuan, buat sudah ada beli, dah tak ada, tak tahu lah kan, susah. Okey tuan-tuan, kita masuk dalam ilmu mustalah hadis. Dan ilmu ni seperti saya sebut sebelum ni, bahawa ilmu yang penting sekali, ilmu yang penting yang mampu menjadi ukuran kepada kita menilai kesahihan hadis Nabi SAW. Kita boleh menentukan mana yang sahih, mana yang dhaif. Bahkan setengah ulama mengatakan ilmu mustalah hadis ini merujuk kepada batang tubuh Nabi kita sendiri. Dia punya maudhu' asal dia merujuk kembali hasil kepada batang tubuh Nabi kita sendiri. Sebab kita nak kaji, ni sampai ke Nabi ke, ni sampai ke sahabat ke, kita nak kaji hadis ni sahih ke, kita nak kaji hadis ni ada tak sandaran Nabi ke. Akhirnya memerlukan kepada ilmu yang dipanggil ilmu mustalahul hadis. Jadi penting. Sekaligus kita mendekatkan perasaan cinta kita pada Nabi SAW setelah kita mendapat maklumat yang betul.
Kalau kita dapat maklumat betul, macam mana kita nak rasa hampir dengan Nabi SAW? Dan cara tersebut melalui ilmu mustalahul hadis. Lantas memang kita ambil titik berat sangat untuk memahami ilmu-ilmu tentang berkaitan dengan mustalah hadis. Dan mungkin dalam ilmu mustalah hadis tuan-tuan akan berjumpa dengan perkataan riwayah dan dirayah. Seperti yang disebut dah oleh Maulana dalam kelas-kelas pengajian, cuma saya sebutlah kembali. Riwayah yang lebih kurang kepada perbahasan yang disebut oleh Suyuti rahimahullah. Saya nak baca kitab Imam Suyuti ya. Kalau baca kitab lain takut macam-macam pula tuhmahan. Imam Suyuti. Dia kata ilmun yashtamilu ala aqwalin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'alihi wa riwayatiha wa dhabtuha wa tahriri alfaziha. Ilmu yang terkandung padanya riwayah ini tentang ucapan-ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat dia, penentuan dan penentuan lafaz-lafaz ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dirayah ilmun yu'rafu minhu haqiqatur riwayah wa syurutuha wa anwa'uha wa ahkamuha wa halur ruwah wa syurutuhum wa asnaful marwiyat wa ma yata'allaqu biha. Ilmu dirayah, ilmu yang padanya kita mengetahui hakikat periwayatan, syarat-syarat nak meriwayatkan hadis, jenis-jenis periwayatan, hukum-hukum periwayatan hadis, keadaan-keadaan perawi, majhul ke ma'ruf ke, perawi dia tu dikenali ke tak dikenali ke, perawi itu tahap dia di mana, siqah ke, bawah pada siqah ke, ataupun ditajrih ke apa ke, itu kalau perbahasan dalam ilmu dirayah. Ini perkara yang sering-sering kita panggil beri perhatian ataupun kita tengok dan lihat dalam usaha kita memahami ilmu mustalahil hadis. Bulan lepas pada ijtima' yang lalu kita berhenti pada beberapa istilah-istilah yang berkaitan dengan dalam ilmu hadis. Pada kali ini kita tengok topik pertama kalau dalam kitab ni, muka surat 19. Jadi mula topik pertama, pembahagian khabar yang dilihat dari sisi sampainya hadis pada Nabi. Seperti saya jelas sebelum ini, khabar juga dengan maksud hadis. Jangan tuan-tuan kata kenapa pula bincang bahagian hadis, kenapa sebut khabar? Khabar juga dengan maksud hadis. Bahkan khabar dia boleh merangkumi di situ hadis marfu' yang disampaikan Nabi, hadis mauquf yang disandar kepada sahabat, hadis maqtu' yang disandar kepada tabi'in. Di khabar dan masa sama juga diartikan dengan hadis. Jadi hadis ini dia ada bahagian satunya yang sampai kepada kita, satunya bahagian yang sandaran kepada Nabi. Yang sampai kepada kita dipanggil mutawatir, dipanggil ahad. Yang sampai kepada Nabi daripada perawi ataupun mukharrij hadis, pembukuan hadis, sampai kepada Nabi dipanggil sahih, hasan, dhaif. Itu aspek yang lain. Sekarang kita nak bincang aspek bagaimana hadis itu sampai kepada kita. Nampak tak tuan-tuan? Jangan pening. Kenapa ni? Ada hadis disebut hadis sahih, ada disebut mutawatir, apa cerita? Jangan pening. Kalau pening makan panado. Tapi bagi saya tak makan panado. Bagi saya kalau bapak orang Islam buat cari kita nak sokong ekonomi orang Islam kan. Tak apalah, cerita selingan saja. Jadi dalam aspek yang sampai pada kita disebut dan ditulis oleh Dr. Mahmud At-Tahan, dibahagikan kepada dua. Bila suatu hadis memiliki beberapa jalur yang jumlahnya tidak terbatas dengan bilangan tertentu, maka itulah dinamakan mutawatir. Sampai kepada kita melalui sanad yang banyak dan tak boleh dikatakan dengan jumlah yang sedikit. Mungkin 5, mungkin 10, kan? Mungkin 70 periwayatan sahabat yang mendengar 70 sampai sesuatu kepada kita tu, maka itu panggil mutawatir. Disampai kepada kita dengan jumlah yang banyak, sanad periwayatannya yang banyak. Yang kedua,
seperti saya sebut tadi, ada yang datang kepada kita melalui jumlah riwayat sanad yang sedikit. Mungkin dalam 2-3 orang sahabat, lepas tu tabi'in pun 2-3 orang, sampailah kepada mukharrij hadis, pengumpulan pembukaan hadis pun tak ramai. Maka itu panggil hadis ahad, hadis yang sedikit. Jangan ahad, bukan hari ahad tuan-tuan, sempena kita belajar hari ahad ni, oh hari ahad kan. Ahad ni yang sampai dalam bentuk jumlah yang sedikit. Tawatir yang sampai kepada kita yang terkemudian ini dengan jumlah yang ramai. Mutawatir disebut oleh As-Suyuti dalam kitab beliau Tadribur Rawi muka surat 397. Nanti tuan-tuan tanya pula pandai-pandai ambil mana pula terjemahan tu kan. Wa ma naqalahu man yahsul al-ilmu bi sidqihim daruratan. Pembawaan ataupun hadis yang dibawa yang mana membawa kepada pengetahuan kebenaran pengetahuan tersebut darurah, yang tidak ada lagi timbul keraguan, yang secara pasti yang tak boleh terfikir di pemikiran manusia bahawa berlakunya pembohongan. Ba'in yakuna jam'an la yumkinu tawatu'um al-kidh, ramainya sampai tak tergambar, tak terfikir berlaku penipuan. Dah ramai tuan-tuan, macam kalau kita katakan tuan-tuan hari ni berapa orang, 250 orang katakan, balik kat kampung masing-masing cerita ada kuliah ataupun ada ijtima, orang kaji-kaji 250 orang duk cerita, mana mungkin nak kata bohong? 250 orang cerita, itu logiknya tak akan bohong. Begitulah lebih kurang mutawatir, dicerita oleh jalan yang ramai, dalam setiap tabaqah sanad itu pun ramai, dan orang yang dengar pun tak akan mengatakan itu pembohongan ya. Macam orang balik ke Jepun, balik daripada Jepun, katakan balik naik kapal terbang sampai ke Malaysia, katakan 300 orang kapal terbang, kata saya balik daripada Jepun belaka. Semua kata Jepun. Katakan seorang kata daripada Arab Saudi, tak logik. Sebab semua ramai kata daripada Jepun belaka, maka betul lah maklumat itu secara ramainya, dan yakinlah bahawa ini daripada Jepun. Dalam maklumat itu maklumat yang mutawatir. Dan maklumat mutawatir ini ada ulama mengatakan seumpama orang yang melihat dengan mata kepala sendiri, sebab menimbulkan keyakinan tu. Maklumat seumpama orang yang melihat depan mata dia sendiri. Yakinlah, macam saya tengok kipas ni berpusing, saya takkan saya nak kata tak berpusing, saya tengok sendiri, tu yakin kan? Jadi mutawatir, ada orang mengatakan dia punya tahap keyakinan seumpama orang melihat perkara yang berlaku depan mata dia sendiri. Begitulah dia. Dan mutawatir disebut oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, yajibul amalu bihi min ghairi bahthin an rijali. Dah sebut mutawatir, wajib beramal dengan dia dan tak perlu lagi nak selidik perawi-perawi dalam tu. Dah mutawatir, ramai terlajak kan. Kalau bukan mutawatir kena selidik dulu kan, dia ni hadis sahih ke tak sahih ke, ahad yang terbincang nanti. Mutawatir tak perlu lagi dah. Kalau dah confirm ia sebagai hadis mutawatir, terus beramal dengan dia. Cuma ulama berbeza pendapat berapakah minima yang boleh dianggap hadis yang diriwayat tersebut adalah kategori mutawatir. Sebahagian mengatakan antaranya Al-Qadhi Al-Baqilani sekurang-kurangnya 5 setiap tabaqah, daripada sahabat, tabi'in, tabi'at tabi'in sehingga sampai kepada mukharrij, iaitu sekurang-kurangnya 5. Kalau 4 tak boleh lagi. Ada yang mengatakan mesti sampai 40 orang. Pandangan lah tuan-tuan, ni maklumat tambahan. Ada yang mengatakan mesti sampai 70 orang, memadai dengan bilangan pengikut Nabi Musa nya lebih kurang 70 orang. Ada yang mengatakan mesti sampai 313 orang ataupun 313 lebih, menyamai dengan peperang ahli Badar dalam tentera Nabi, sahabat-sahabat Nabi dalam peperangan Badar. Jadi yang dipilih oleh Suyuti rahimahullah ta'ala dan dipilih oleh pengarang kitab ini Mahmud At-Tahan, dia pilih yang mukhtar, yang terpilihnya 10 orang sudah dianggap sesuai untuk dianggap hadis itu golongan ataupun kategori mutawatir. Pun masih khilaf lah, cuma pilihan dia lah. Dia tarjih ataupun dia lebih cenderung kepada sekurang-kurangnya 10 orang. Itu pandangan dia. Ini pandangan lain, macam contohnya Al-Baqilani, 5 orang pun tak boleh dah. Sebab dia dah melebihi tahap masyhur. Nanti kita jumpa pula masyhur macam mana.
Okey tuan-tuan. Muka surat 20, Dr. Mahmud At-Tahan cuba menjelaskan definisi mutawatir. Dia berasal daripada isim fa'il. Isim fa'il pecahan daripada tawatar, yang bererti tataba', bukan isim fa'il. Yalah, isim fa'il betul. Daripada tawatar, yang bererti tataba', berturut-turut. Seperti disebut tawatar al-matar, tawataril matar, hujan turun secara berturut-turut. Boleh juga dikatakan tataba', itu di perbahasan lah. Ataupun al-matar mutawatirah, hujan turun secara berturut-turut. Tak ada hujan turun berhenti sekejap, lama baru turun. Kalau turun berturut-turut itu dianggap secara tawatir. Itu dari segi istilah, dari segi bahasa. Bagi istilah, seperti saya sebut tadi, hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang, banyak perawi, ataupun ramai lah. Mungkin ni penterjemah dia ni daripada orang Indon, dia mungkin tak sesuai dengan bahasa Melayu. Tuan-tuan sesuaikan dengan bahasa Malaysia lah, bahasa Melayu. Ramai orang, ramai perawi yang menurut kebiasaan mustahil mereka sepakat untuk berdusta. Memang tak logik, tak terjangkau di pemikiran dengan ramai maklumat dan maklumatnya sama. Penyampai maklumat ramai dan maklumat yang sama, tak akan berlaku penipuan. Orang yang berbeza-beza tapi maklumat yang sama, nak kata bohong ke? Tak logik lah. Itu saya sebut tadi lah, kan? 250 orang di sini ni balik cerita ada ijtima' dengan semua ada cerita apa ni, ada ijtima'. Tak logik nak katakan maklumat itu bohong, sebab ramai. Masuk mutawatir. Ada saya sebut tadi muka surat syarat-syarat hadis mutawatir ini. Antara syarat-syarat dia, sekurang-kurangnya disebut di sini yang terpilih ialah 10 orang perawi setiap tabaqah. B, jumlah bilangan tersebut pada seluruh tingkatan tabaqah sanad, bermula sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, sehinggalah atba' tabi'in. Itu tahap-tahap dia. Sekurang-kurangnya disebut di sini, kalau dia Mahmud At-Tahan dia pilih 10 orang sekurang-kurangnya. C, seperti kita sebut tadi, syarat-syarat dia mustahil akan wujud kesepakatan untuk berdusta tentang maklumat yang mereka sebarkan. Dan khabar mereka merujuk kepada panca indera. Panca indera maknanya kami dengar, kan? Kami lihat, ataupun kami telah merasakan, menyentuh. Itu makna bentuk hawas, benda yang boleh diukur dengan ukuran fizikal, bukan berbentuk panggil akal, bukan disandar pada akal. Seperti apa dia, hudusul alam. Contohnya orang kata alam ini alam baru, kan, berdasarkan akal sahaja. Bukan itu perbahasan dikatakan mutawatir. Mutawatir ini mesti diucap oleh ramai dan dengan ucapan yang menunjukkan ucapan yang boleh didengar dan dirasai dengan panca indera. Dengar, lihat, sentuh, itu bukan yang diukur, nak dikirakan dan dikira sebagai mutawatir. Hukum hadis mutawatir seperti disebut tadi adalah ilmu pengetahuan yang daruri, yang meyakinkan tidak ada keraguan lagi selepas mendapat maklumat hadis mutawatir, melainkan ialah yakin semata-mata dengan maklumat yang sampai tersebut. Baik. Itu saya sebut tadi juga dalam bahagian ketiga tu, cerai yang ketiga, tidak diperlukan lagi pembahasan mengenai kondisi para perawi. Tak perlu dinilai lagi dah kalau dah hadis mutawatir. Terus terima hadis tersebut dan wajib beramal dengannya. Namun pembahagian hadis mutawatir ni ada dua, mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Mutawatir lafzi iaitu mutawatir hadis yang mutawatir disebut dalam bentuk ucapan, berbentuk ucapan. Contohnya disebut di sini, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa-siapa yang mendustai aku, maka tempahlah tempat dia di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Kita minta jauh kita semua, kita yang belajar hadis dan masyarakat kita semua, daripada
Apa nak Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita semua kita panggil termasuk dalam kalangan mereka yang berhati-hati dan cermat untuk apa juga sandaran kepada Nabi SAW. Takut-takut termasuk dalam kalangan inilah. Cukup risau. Dulu kalau kita ceramah kita main hentam je kan, bawa hadis semangat. Orang dengar pun hebat ustaz ni ceramah macam-macam dalil kan, maudhu' pun ada juga. Orang tak tahu kan, orang kata ustaz ni cakap. Ataupun kalau sekarang dengan medium yang pelbagai macam-macam boleh berlaku. Jadi dengan panggil ulum hadis, kita sekurang-kurangnya boleh mengelak daripada pendustaan Nabi SAW. Dan hadis man kadzdzaba alayhi muta'ammidan ini, hadis disebut hadis mutawatir yang dikatakan lebih daripada 70 orang sahabat. Bahkan ada riwayat mengatakan bukan setakat 70, 300 pun ada yang meriwayatkan hadis ini. Cuma yang diterjih oleh pengarang ini dan diterjih juga oleh Imam Sayuti, 70 orang sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Allah, tak tanda. Tadi Ustaz Amrah bagi tahu dah, tak tanda dah. Nak tunjuk ada dalam muka surat. Kalau tuan-tuan ada buku Tadribur Rawi, muka surat 398, dia jelaskan siapakah sahabat yang dikatakan 70 sahabat itu yang meriwayatkan hadis man kadzdzaba alayya muta'ammidan ini. Muka surat 398. Ada yang mengatakan 300 meriwayatkan hadis ini. Macam-macam pendirian. Jadi selesai bahawa hadis ini adalah hadis mutawatir. Yang sebenarnya hadis mutawatir maknawi, bukan dilafaz, cuma difaham secara makna sahaja, ia adalah mutawatir. Contohnya hadis-hadis tentang mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Hadis yang menggambarkan keadaan Rasulullah SAW seperti ini ada sekitar 100 hadis disebut oleh pengarang ini. Ialah Nabi berdoa, pertama-tama Nabi berdoa hari baca khutbah ke apa ke, berdoa. Kan ada hadis sahih dalam Bukhari, sahabat cerita bahawa dia kemarau lama dah, suruh Nabi berdoa kan. Nabi berdoa dan disaksikan oleh ramai sahabat. Itu mana angkat tangan, dan Nabi berdoa angkat tangan semasa khutbah itu kerana masalah yang berlaku sahabat. Dan maknanya membuktikan bahawa hadis angkat tangan semasa berdoa ini adalah hadis mutawatir dan dipersaksikan oleh ramai. Cuma tak disebut secara jelas dengan lafaz, boleh difahami secara makna, dipersaksikan oleh para sahabat. Itu panggil hadis mutawatir maknawi. Saya baca terjemahan Indonesia ni kurang zoom sikit. Minta maaf, cuma tuan-tuan boleh tengok sebagai panduan. Dan termasuk dalam hadis mutawatir maknawi ini yang diberi kefahaman daripada pelbagai isu yang berbeza, cuma dengan maksud yang sama, seperti berdoa. Berdoa ni mungkin dalam khutbah, mungkin berdoa selepas sembahyang, mungkin berdoa semasa berperang. Qadaya mukhtalifah, isu-isu yang berbeza, tempat-tempat yang berbeza. Cuma maksud kepada mengangkat tangan berdoa ini berlakunya Nabi mengangkat tangan sesuatu doa, dan akhirnya ia adalah mutawatir maknawi. Dijelaskan. Kemungkinan juga mengikut satu qadiyah, mengikut satu isu sedikit, tapi bila digabungkan dengan makna yang mungkin sama, dia boleh jadi pada tahap mutawatir. Satu isu mungkin, contohnya saya akan jelaskan di sini satu isu hadis dalam Ibnu Majah. Tajuk dia, Ibnu Majah meletakkan tajuk kelebihan orang menyampaikan ilmu, kan? Dan Ibnu Majah bawa mailah hadis naddarallahu imra'an sami'a maqalati, dan kita jumpa nanti Allah Taala akan memberi cahaya, memberi kegemilangan orang yang dengar ucapan Nabi, dihafal dan disebar kepada orang lain. Dalam keadaan yang lain juga,
Dalam Bukhari, hadis yang perlu menyampaikan maklumat Nabi ini dalam bab korban. Qadiyah berbeza, itu kata qadiyah berbeza, tapi ucapan perlu menyampaikan ilmu ini difahami secara maknawi. Adanya ucapan daripada Nabi SAW secara maknawi, akhirnya disebut mutawatir maknawi, walaupun qadiyah berbeza. Isu di sini isu tentang menyampaikan ilmu. Hadis Nabi yang lain isunya tentang penyembelihan korban, tapi dalam apabila digabungkan maksud itu maksud yang sama yang difaham secara maknawi, itu panggil mutawatir maknawi. Nampak tak tuan-tuan? Tuan-tuan tak nampak lah, ni pun tak apa lah kan. Tuan-tuan nampak saya tak? Nampak saya tak apa dah. Jangan tak nampak saya, nampak bini ke, nampak suami ke, itu jauh lah kan. Okey tu. Dah kemak lawak sikit-sikit tengah hari ni, kita mengantuk kan. Baik, jadi itu dikatakan qadiyah berbeza tetapi ada penggabungan maksud, dan akhirnya dengan maksud pergabungan itu boleh dikatakan ia maknawi, mutawatir maknawi, diriwayat secara banyak dalam bentuk dalam kehendak maknawi. Okey tuan-tuan. Dalam kitab ini juga disebut muka nombor 5 22 tu, hadis-hadis mutawatir jumlahnya amat terbatas, sikit sangat. Kalau dibahaskan hadis mutawatir ni, kalau nak berhujah dengan hadis mutawatir sikit sangat. Bahkan menjadi agenda golongan orientalis untuk meragui hadis-hadis ahad. Sebab apa? Sebab ada ahad banyak. Jumlah yang diriwayatkan dengan jumlah yang sedikit memang banyak disebarkan, dibawa oleh golongan orientalis, dan antara yang mereka nak panggil tolak sangat hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dipersetujui oleh orientalis, dan memang Syiah pun memang hendak sangat hadis Abu Hurairah ni tak diterima, dan banyak hadis Abu Hurairah ni hadis ahad. Sedangkan hadis ahad selama mana dia sahih boleh terima dan wajib beramal. Bahkan ulama mengatakan hadis ahad hujjiyatul ilm, boleh dijadikan hujjah. Kalau tak dijadikan hujjah, bagaimana semasa Nabi, semasa ada arahan pengarahan kiblat, penukaran arah kiblat yang pada masa itu sahabat tengah sembahyang ke arah kiblat Baitul Maqdis, tiba-tiba datang seorang sahabat mengatakan Nabi telah bagi tahu arah kiblat telah bertukar daripada Baitul Maqdis ke Kaabah. Semua ikut dan semua beramal dengan, walaupun seorang cerita. Maknanya apa dia? Maknanya bukan bergantung kepada jumlah penyampai. Yang penting ialah penyampai itu benar ke tidak, penyampai itu siqah ke tidak. Walaupun seorang, dia boleh dijadikan hujjah untuk beramal. Tapi ini fahaman ini cuba dimainkan oleh orientalis, Syiah dan seumpamanya untuk tidak beramal dengan hujjah hadis ahad. Jangan main-main tuan-tuan. Kita yang belajar hari inilah peluang untuk kita nak jaga. Orang yang tak sedar boleh jadi tidak kan? Bahkan mengikut disiplin muhaddisin, hadis ahad juga sampai tahap yakin selagi dia tahap yang sahih. Kalau ikut ulama usul fiqh, dia kata zanni, walaupun zanni dia kata wajib beramal. Ada sikit ada sini. Okey, ulama usul fiqh dia kata zan, tidak yakin sangat, tetapi walaupun tak yakin wajib beramal dengan dia kalau sahih. Ulama hadis mengatakan yufidul yaqin, ilmal yaqin, memberi ilmu yang yakin. Apabila sahih, beramal dengan dia. Sikit je berbeza. Yang bersamanya wajib beramal. Situ saja. Jadi jangan khilaf banyak tuan-tuan. Yang poinnya wajib beramal kan? Yang hadis dhaif tak boleh beramal dengan dia. Hadis yang dhaif yang teruk. Nanti kita jumpa lah perbahasan dia. Dan disebut dalam muka surat 22 nombor 5 ini, antara hadis-hadis yang mutawatir ialah tentang al-haud. Tuan-tuan nak baca apa? A-L-H-U-H-A-U-D-L. Tuan-tuan nak baca apa? Al-haudl, bukan al-haudlu. Dia tulis al-haudl. Kalau ke bahasa Arab, al-haud, da di akhirnya. Dari segi transliterasi dia tak tepat lah kalau saya lah kan. Bukan nak komen penterjemah ni. Dari segi apa ni ilmiah penulisan tu tak berapa tepat. Orang macam al-haud tu ada lam ke? Mana ada lam? Al-haud, kolam Kausar Nabi SAW. Tuan-tuan kalau nak betulkan, kalau nak tulis kod Arab kan, belajar Arab lah kan, Ustaz Amrah kod Arab sini mesti belajar al-haud. Jadi hadis tentang kolam Al-Kausar Nabi SAW ni hadis yang mutawatir. Hadis
Salah satunya kalau dalam Sahih Al-Bukhari nombor 3603 disebut tentang Qalam Kausar ni. Kalau dalam Muslim 1843 nombor hadis dia. Itu yang dikatakan hadis Al-Haud itu situ. Tuan-tuan boleh rujuk di situ. Hadis ini adalah hadis mutawatir. Sebab dalam akhir hadis Nabi itu Nabi sebut fasbiru hatta talqawni 'ala al-haud. Bersabarlah kamu dengan ujian mihnah dunia sehinggalah kamu akan berjumpa aku di Qalam Kausar. Nabi SAW. Itu hadisnya. Seterusnya, saya ni sampai setengah jam kan. Hadis-hadis seperti menusap kedua buah khuf. Tuan-tuan rasa apa? Mengusap kedua buah khuf. Tuan-tuan rasa apa? Tuan-tuan rasa apa dengan terjemahan dia? Menyapu. Bijak muslimat. Muslimin bijak juga tapi tak nak jawab menyapu di atas dua khuf. Dia terjemah begitulah. Sebab tu kena tengok maksud dia apa. Kalau kita menyapu di atas dua khuf. Hadis menyapu di atas khuf ni hadis mutawatir yang disebut di sini. Dan banyak hadis yang boleh dilihat. Dalam antaranya hadis riwayat Bukhari nombor 202 yang diriwayatkan oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari juga melalui sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah nombor 203 206. Hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Umayyah Ad-Damri 204 dan 205. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Jarir nombor 272. Hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifah bin Al-Yaman hadis 273. Hadis Al-Mughirah bin Syu'bah riwayat Imam Muslim 274. Ini semua hadis-hadis tentang al-mas'al al-khuffain, sapu di atas dua khuf. Dan kita ingat kata-kata Imam Ali bin Abi Talib radhiyallahu an dalam riwayat hadis Abu Daud, hadis yang sahih, "Law kana ad-din bil-ra'yi lakana asl al-khuffi awla bil-mas'i min a'lahu wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahri khaffaihi." Kalaulah agama ni dengan akal fikiran, kalaulah agama ni boleh dipikir dengan akal fikiran, duk rasa betul dengan akal fikiran, ni buat ni benda baik. Baik dari segi apa? Akal fikiran kan. Baik ni mesti menepati Al-Quran dan hadis Nabi. Ramai orang cuba nak buat benda yang baru, dia duk rasa benda betul berdasarkan dalil waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Buatlah benda baik, mudah-mudahan berjaya. Baik pada apa? Baik mesti diasaskan kepada Al-Quran dan hadis Nabi, bukan kira baik pada akal fikiran dia saja. Kalau akal fikiran baik, mungkin orang berzina pun kata baik, mungkin orang mencuri pun dikata baik. Human right kononnya kan? Susahlah dia tu. Mesti berasas kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Jadi Imam Ali kata, kalaulah dalam urusan sapu khuf ni boleh dipikir dengan akal, lakana asfal khuffi aula bil mashi min a'la. Logiknya akalnya sepatutnya sapu di bahagian bawah lah daripada atas. Tapi oleh kerana aku telah melihat waqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsa ala zahri khaffaihi, aku tengok Nabi sapu di atas dua bahagian atas pemuka aku. Maka itulah agama. Agama ni kadang-kadang benda yang panggil tauqifi, benda yang begitu sampai pada kita, tak ada nak fikir dengan akal fikiran, benda yang ta'abudi. Hanya kita melakukan pelaksanaan sebagai kita ni hamba Allah Subhanahu taala, kadang tak sampai di pemikiran kita. Memang biasalah daripada Allah Subhanahu taala. Dan kita ada ayat mutasyabihat, ada ayat mahkamat, benda tu tak boleh nak fikir. Sebab itulah dalam isu ayat mutasyabihat saya nak kukuhkan kenyataan yang disebut oleh Maulana, yang lebih selamat ialah at-tafwid. Lebih selamat. Walaupun orang kata cerdiknya, bijaknya cuba takwil, ialah bijak dari segi akal, tapi belum pasti. Mungkin betul lah kan. Yang jelas at-tafwid bagi kita belajar hadis ni, maknanya at-tafwid lebih kuat hujah dia. Walaupun kedua-duanya betul, jangan tuan-tuan kata apa ni betul, tapi dari ketepatan, kekuatan dalil. Kita boleh belajar hadis ni tuan-tuan, satu prinsip yang perlu ada pada kita ialah kekuatan dalil, kesesuaian istidlal. Sesuai tak berdalilkan dan dalil ni? Tepat tak dalil ni? Kukuh tak dalil ni? Itu yang perkara yang asas perlu ada pendirian prinsip-prinsip bagi orang yang belajar hadis
Nabi SAW. Saya tak nak lama kot. Dah nanti tuan-tuan pun teringat riuk ke apa ke rumah. Jadi itu antara hadis-hadis yang mutawatir. Dan kitab-kitab yang popular yang biasa boleh kita jadi rujukan untuk perbahasan hadis-hadis mutawatir, satunya Al-Azhar Al-Mutanatira fil Akhbar Mutawatirah, karangan Imam Suyuti, dan Qataful Azhar karangan Imam Suyuti, dan Nazam, tuan-tuan, Nazam, baca Nazam tu, bukan Nadam, Nazamul Mutanathir min al-ahadis min al-hadis al-mutawatir, karangan Muhammad bin Ja'far Al-Kittani. Ini hadis kita yang boleh kita rujuk untuk kita selidiki hadis-hadis mutawatir. Wallahu a'lam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum.